Assalamualaikum. Tadi kita dah cerita pasal encapsulation. Sekarang ni kita pergi pula kepada inheritance. So, inheritance dalam konsep object oriented programming ni ialah di mana kalau kita dah ada satu kelas, let's say, okay, yang kita dah buat, kita boleh import ataupun mewarisi apa benda yang dah ada dalam kelas asal tu kepada satu kelas yang baru. Okay. Saya akan tunjukkan example inheritance ni berdasarkan coding dalam W3 lah, senang. Dia dah tunjuk dengan coding dia, bagus juga tunjuk ni. Okay, konsep dia macam ni. Alamak. Okay. Okay. Sorry, sedap. Saya buat kat sini. Okay. Alright. So, dalam contoh yang ni, apa yang dia cuba nak buat ialah dia ada satu kelas vehicle. Okay. Dalam kelas vehicle ni ada public variable, nama dia brand. Okay. Dan dia ada satu function, nama dia honk. Maksudnya tekan horn lah. Right. So dia ada satu variable, satu function. Apa yang program ni cuba nak buat ialah dia nak gunakan base class ni, kelas asal ni, dan dia nak tambah satu lagi variable, nama dia model. Okay. So maksudnya apa yang berlaku sekarang ni ialah kelas yang bawah ni, nama dia car, dia nak mewarisi semua benda yang ada kat sini, iaitu brand dengan honk. Lepas tu kat dalam kelas tu sendiri yang baru ni, dia tambah satu lagi variable, nama dia model. Okay. So macam mana dia nak access, macam mana dia nak mewarisi kelas atas, ini dia punya command. Kita bagi nama kelas car, ni nama kelas baru. Okay. Lepas tu kita buat titik bertindih kat sini. Kemudian kita tulis public dan nama kelas yang dia, kelas atas dia lah, kelas parent dia. Okay. So dalam kes ni, kelas atas ni ialah kelas vehicle. So dia import kelas vehicle ni masuk dalam kelas car. Okay. So apabila dia mewarisi, apa yang awak perlu tahu ialah apa benda yang ada dalam kelas ni semua dia akan hantar pergi masuk dalam kelas yang baru. Okay. So apa yang berlaku kat sini ialah dalam kelas car ni akan ada variable brand dan akan ada function honk yang dia dapat daripada atas. Okay. Kemudian apa yang kelas baru ni buat ialah dia tambah satu lagi variable kepada dia, iaitu model. Okay. Dan dia bagi nama, pastilah whatever lah, tak kisah Okay. So kita tengok macam mana kelas baru ni digunakan. So sekarang ni aku kena ingat on top of class vehicle ni yang dah ada satu variable dan satu function. Dalam ni dah akan ada dua variable, brand dengan model. Kemudian dia ada dia punya function honk ni. Sebab apa, dia warisi kan, dia turun ke bawah. So dalam ni akan ada tiga benda lah, brand, model dengan function honk. Right. Okay, kita tengok kat bawah ni, car my car. Maksud kita akan buat satu value, satu objek. Create satu objek bernama my car daripada kelas car.
Kalau macam saya cerita tadi, car ni mewarisi daripada vehicle. Now, kalau tengok dalam kelas car ni, dia tak ada sebut pun pasal Hong. Sebab Hong ni asalnya daripada base class vehicle ni kan. So, dia tak tulis kat sini. Tapi kalau run program ni, yang Hong ni akan jalan juga. Dia akan keluar benda ni. Okay. Walaupun dalam kelas ni tak ada define pun Hong. Okay. Sebab apa? Hong tu sebenarnya diwarisi apabila kita buat benda ni. Okay. So, dalam MyCar ni, dia cuba activate function Hong. Okay. Dan Hong ni akan execute macam mana base class ni execute. So, dia akan patutnya keluar tut-tut. Seterusnya kat bawah ni, dia cuba see out kan MyCar brand. Brand ni memang dah ada kat sini, dekat base class vehicle. Tapi dia tak tunjuk kat sini kan. Tak ada pun brand kan. Tapi sebab dia mewarisi, dalam ni pun ada brand, automatic. So, apa yang dia buat, dia see out kan brand dia. Okay. Brand dia patutnya Ford lah. Okay. Kemudian dia akan see out kan dia punya model. Model ni tak ada dalam base class vehicle, tapi dia ada dekat dalam derived class bawah. Okay. So, model ni akan keluar Mustang. So, dia akan keluar patutnya Ford Mustang. Nampak? Tut-tut ni hanya akan keluar apabila dia derive. Maksudnya dia inherit class daripada atas. Sebab apa? Hong ni kita define dalam vehicle. Okay. Dalam car tak define kan. Tapi sebab dia mewarisi, dia pun dapat Hong ni. So sebab tu keluar tut-tut kat sini. Dan kalau lihat kat bawah ni, brand dia mewarisi daripada sini. Ford. Spacebar. Model belakang ni ialah Mustang. Model ni benda baru. Dalam base class tak ada. Okay. Dia define dekat dalam inherited class dia. Maksudnya dia yang class yang dia warisi. Dan dia buat satu lagi variable. Dan dia akan keluarkan Mustang kat sini. Sebab tu kat sini kita ada Ford dan juga Mustang. Inheritance ni sebenarnya dia boleh turun, dia boleh mewarisi banyak level, kepada banyak level. Contoh yang ni, kita ada satu base class, kita derive sekali, kita derive dua kali. Okay, maksudnya saya ada my class, saya buat satu inheritance sekali kepada my child. Lepas tu, my grandchild kat bawah ni, dia inherit daripada my child. Okay, so dia macam turun-turun. Apa-apa yang ada dekat dalam my class akan turun ke sini dan akan turun ke sini. Okay, akan turun kepada my grandchild. So, kalau kat sini kita ada my function dalam public. So, maksudnya kita void my function. Okay, kalau kita buat my grandchild, my object, dia kepada my object, my function. My function ni walaupun tak ada kat sini, dia warisi daripada atas. Okay. So, dia akan keluar some content in parent class. Saya tunjukkan contoh dia. Jadi, kita buang dulu ya. Okay, ganti baru. Alright. Saya modify sikit lah. Dari kelas asal. Kat dalam ni kalau saya nak define juga boleh. Saya buat public macam ni juga. Tapi jangan bagi nama sama, bagi nama lain lah. My function 2 kan, let's say. Dari kelas diwarisi 1. Sebab dia waris daripada my class. Turun lagi, dalam ni pun kita boleh buat satu
function lain, my function 3, dari kelas diwarisi 2. So maksudnya yang ni, kalau senanglah cerita bahasa Melayu, datuk dia. Okay. Yang ni ayah dia. Yang bawah sekali ni anak dia. Apa-apa yang datuk dia ada akan diturunkan kepada anak dia. Apa-apa yang datuk dia ada akan diturunkan kepada ayah dia. Dan apa-apa yang ayah dia ada akan diturunkan kepada anak dia. Okay. So dalam kes ni, sebab saya dah modify tadi, kita ada my function 1, yang ni diwarisi kepada ayah dia. So dalam ayah dia ada my function dengan my function 2. Okay. Dan bila warisi sekali lagi, dia akan ada 3 sekarang function sekarang ni. 1, my function daripada datuk dia. Nombor 2, my function daripada ayah dia. My function 2, daripada ayah dia. Dan nombor 3, my function 3 daripada anak dia sendiri, yang dia ada sendiri kat sini. Okay. Okay. Bila saya buat kelas ni, saya dapat 3 sebenarnya. So kalau saya buat macam ni, saya buat my function 1 dengan my function 2, dia still akan jalan. Saya tulis sini dari datuk lah. So saya harap awak boleh follow dia punya pewarisan kelas ni. Okay. Saya buat macam ni dari kelas anak. So macam kita tahu daripada mana datang dia punya output dia. Okay. Datuk, kelas ayah, kelas anak. So, bila anak ni, my grandchild, kita buat objek kat sini. Okay. Function yang ni dia warisi. Function yang ni pun dia warisi. Function yang ni memang ada kat dia. So, semua ni boleh jalan. Okay. So, try run. Buka mana? Okay. Oh, my function 2. Okay. 2, 3. Sorry. Alright, try run. Oh, lupa inline. Sekejap. Saya edit. Alright. So, kita try balik. Nampak? Dari kelas anak dia, okay, dia mewarisi 2 function lain. My function dengan my function 2. Yang ada dekat dalam ayah dia dengan datuk dia. Okay, nampak? 3 function ni akan jalan. Okay, apa guna je benda ni? Ini ialah yang paling penting lah guna inheritance ni. Ialah kalau awak dah buat satu, let's say awak buat satu projek A lah, let's say. Awak dah ada satu base class yang awak dah buat. Awak boleh customkan base class tersebut. Okay. Customkan base class tersebut. Dan awak boleh modify lagi sekiranya perlu untuk dia jadi lagi custom. So, sebenarnya yang kelas atas kali ni mungkin satu kelas yang agak general, yang awak boleh pakai kat mana-mana. Dan bawah-bawah ni semua awak boleh modify. Buat tulis sikit je. Awak boleh modify daripada kelas asal. Dan daripada kelas asal, daripada yang kelas baru ni, awak boleh modify lagi sekiranya perlu. Okay. Dan ini, kalau dalam programming, banyak memudahkan hidup lah. Sebab apa? Awak tak payah nak tulis banyak-banyak. Awak just ambil je satu base class yang awak pernah buat. Awak pakai je kat tempat. Okay. So, ni adalah berkenaan dengan multi-level inheritance. Nombor 3 ni dia pelik sikit. Dia ada dia nak tunjuk macam mana nak mewarisi daripada 2 kelas yang berbeza. Okay.
Tadi yang kita tengok ni, dia waris daripada datuk, ayah dengan anak dia. Ke bawah. Okay. Multi-class ni dia ambil daripada dua kelas berbeza, dia combine jadi satu kelas yang baru. Ni pun satu lagi lah benda yang kalau programmer seronok lah ni. Maksudnya dia ada dua kelas yang orang lain dah buat ke, yang dia buat sendiri ke, dia combine, dia kahwin kan, nanti dia dapat satu kelas baru yang dia nak pakai lah. Ya. So yang ni pun saya tunjuk satu contoh daripada sini. Oh, okay. Kita ada kelas my class, kita ada satu function my function dalam my class. My other class, ini kelas yang kedua. Okay, so ini kira ayah dia lah kot. Ayah dia. Okay. Yang ni mak dia. Ayah dia ada my function. Ibu dia ada my other function. Okay. Sekali dia kahwinkan dua ni, buat kelas anak dia. Yang ni kelas anak dia. Kelas anak dia ni mewarisi my class ayahnya dan mewarisi ibunya. Okay. So apa-apa yang ayah dia ada, apa-apa yang mak dia ada, dua-dua dia dapat. So ikutkan yang ni, maksudnya my child class ni automatic dia ada function my function dan dia ada function my other function. Okay. So dekat dalam main ni, kalau lihat, kita buat satu kelas baru menggunakan anak dia. Okay. Namakan dia my object. Dan my object ni dia pakai my function. My function ni datang daripada ayah dia. Nampak? Okay. And my other function ni datang daripada ibunya. Saya modify sikit nak bagi nampak jelas. Okay. So ini kita buat function dari ayah. Yang ni kita buat function dari ibu. Okay. Anak dia patutnya keluarkan dua-dua sekali. Function daripada ayahnya dan daripada ibu. Okay. So kalau kita run yang ni, nampak? Alamak, lupa N9 lagi. Ya. Okay. Nampak? So kalau awak pakai my function daripada anak dia ni, dapat daripada ayahnya. Awak pakai my function, my other function, ni daripada ibunya. So anaknya dapat dua-dua, daripada ayahnya dan daripada ibu. Okay. So yang kalau nak senang faham, multi-class ni banyak-banyak kelas lah, inheritance. Multi-class inheritance ni ialah macam dia kahwinkan dua kelas untuk dapat satu kelas baru yang mewarisi variable dan function daripada kedua-duanya, kedua-dua parent class dia. Alright, so itu sampai multi-class. Yang ni saya akan buat video baru. Yang ni pening sikit. Okay, terima kasih.